Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Hai hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada syahbudin.com.net bertajuk Bajet 2023 sekadar gula-gula pilihan raya. Berita penuh, Bajet 2023 bernilai RM369.34 bilion ringgit, di mana RM272.34 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan mengurus, manakala untuk pembangunan bernilai RM97 bilion ringgit. Sektor sosial mendapat peruntukan terbesar dalam perbelanjaan mengurus, iaitu RM108 bilion ringgit. Bajet kali ini tidak berbeza dengan sebelumnya ketika negara melalui fasa pemulihan dalam membina ketahanan nasional yang memerlukan pengurusan lebih efektif dan sifar ketirisan. Keadaan keberhutangan negara masih tinggi, iaitu RM1.4 trilion ringgit. Hutang 1MDB masih berbaki RM25.9 bilion ringgit, di mana pada tahun 2019 semasa kerajaan PH, usaha mengambil balik aset 1MDB yang berterusan hingga 2022 telah berjaya mengembalikan RM19.3 bilion ringgit. Ini termasuk pendakwaan jerung besar mantan Perdana Menteri Najib Razak semasa PH telah memulihkan imej negara di mata dunia. Apa yang membezakan bajet kali ini hanyalah pengenalan pemetaan SDG, Sustainable Development Goals, dalam sektor-sektor yang diperuntukkan berpandukan 17 agenda SDG, di mana sektor pendidikan dan pengukuhan institusi dan keadilan merupakan dua sektor terbesar yang mendapat peruntukan masing-masing RM78 bilion ringgit dan 67 bilion ringgit. Ia hanya pemetaan dan bukan peralihan dasar baharu. Pembangunan hijau mendapat tempat sebagai keperluan Malaysia memasuki fasa 70% mengurangkan penyahan karbon pada tahun 2024. Namun dasar agresif dan holistik masih jauh dari pencapaian selagi ESG, Environmental, Social, and Governance tidak menjadi ekosistem dalam membangunkan negara. Buktinya, pengukuhan kepada keberkesanan mengelak ketirisan masih lagi tidak diperincikan dan dipertegaskan. Bajet ini adalah business as usual dalam anugerah kontrak tanpa penegasan kepada perlunya tata kelola yang telus dan bertanggungjawab. Isu LCS dan OPV dalam keperluan menjaga keselamatan maritim negara berpotensi untuk berulang lagi dalam pembekalan aset keselamatan negara. Mendanai parti politik dan mengkayakan oligarki tidak ditangani dan rasuah dalam kontrak kerajaan menjadi sistematik dan sudah membara. Satu akta baharu untuk perolehan kerajaan GPA yang lebih tulus diperlukan, begitu juga akta fiskal bertanggungjawab FRA untuk memantau perolehan dan tata kelola kewangan dalam kontrak kerajaan. Bajet 2023 tidak memperkenalkan komitmen menangani rasuah. Kerajaan terpaksa berbelanja RM485 juta ringgit dalam bajet untuk penyelenggaraan semua kapal dan bot APMM yang usang bagi memastikan keselamatan kawasan maritim negara. Isu 3 biji offshore petrol vessel OPV bernilai RM739 juta ringgit masih gagal disiapkan sejak anugerah rundingan terus pada tahun 2017, walaupun RM500 juta ringgit telah dibelanjakan. 6 buah kapal LCS untuk TLDM pula dengan peruntukan RM9 bilion ringgit masih gagal disiapkan walaupun 6 bilion telah dibelanjakan. Kajian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapati berlaku ketirisan di dalam agihan kontrak terhadap kontraktor Bumi Putra. 10% hingga 15% daripada nilai kontrak diagihkan kepada pelobi atau orang tengah, manakala 13% hingga 15% lagi diagihkan kepada kumpulan politik dan birokrat.
Dengan spekulasi PRU akan diadakan sebelum hujung tahun 2022, bajet 2023 hanyalah gula-gula tanpa ada intipati untuk mendepani masalah yang lebih besar iaitu rasuah yang mengakibatkan anggota keluarga Malaysia yang lebih besar merana kerana keperluan bajet pembangunan sepatutnya dapat dinikmati lebih daripada RM97 bilion ringgit yang diperuntukkan dalam bajet 2023. Sekian sahaja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Hai, hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada syahbudin.com.net bertajuk Bajet 2023 Sekadar Gula-Gula Pilihan Raya. Berita penuh, Bajet 2023 bernilai RM369.34 bilion ringgit, di mana RM272.34 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan mengurus, manakala untuk pembangunan bernilai RM97 bilion ringgit. Sektor sosial mendapat peruntukan terbesar dalam perbelanjaan mengurus, iaitu RM108 bilion ringgit. Bajet kali ini tidak berbeza dengan sebelumnya ketika negara melalui fasa pemulihan dalam membina ketahanan nasional yang memerlukan pengurusan lebih efektif dan sifar ketirisan. Keadaan keberhutangan negara masih tinggi iaitu RM1.4 trilion ringgit. Hutang 1MDB masih berbaki RM25.9 bilion ringgit, di mana pada tahun 2019 semasa kerajaan PH usaha mengambil balik aset 1MDB yang berterusan hingga 2022 telah berjaya mengembalikan RM19.3 bilion ringgit. Ini termasuk pendakwaan jerung besar mantan Perdana Menteri Najib Razak semasa PH telah memulihkan imej negara di mata dunia. Apa yang membezakan bajet kali ini hanyalah pengenalan pemetaan SDG, Sustainable Development Goals, dalam sektor-sektor yang diperuntukkan berpandukan 17 agenda SDG, di mana sektor pendidikan dan pengukuhan institusi dan keadilan merupakan dua sektor terbesar yang mendapat peruntukan masing-masing RM78 bilion ringgit dan 67 bilion ringgit. Ia hanya pemetaan dan bukan peralihan dasar baharu. Pembangunan hijau mendapat tempat sebagai keperluan Malaysia memasuki fasa 70% mengurangkan penyahan karbon pada tahun 2024. Namun dasar agresif dan holistik masih jauh dari pencapaian selagi ESG, Environmental, Social, and Governance tidak menjadi ekosistem dalam membangunkan negara. Buktinya, pengukuhan kepada keberkesanan mengelak ketirisan masih lagi tidak diperincikan dan dipertegaskan. Bajet ini adalah business as usual dalam anugerah kontrak tanpa penegasan kepada perlunya tata kelola yang telus dan bertanggungjawab. Isu LCS dan OPV dalam keperluan menjaga keselamatan maritim negara berpotensi untuk berulang lagi dalam pembekalan aset keselamatan negara. Mendanai parti politik dan mengkayakan oligarki tidak ditangani dan rasuah dalam kontrak kerajaan menjadi sistematik dan sudah membara. Satu akta baharu untuk perolehan kerajaan GPA yang lebih tulus diperlukan, begitu juga akta fiskal bertanggungjawab FRA untuk memantau perolehan dan tata kelola kewangan dalam kontrak kerajaan. Bajet 2023 tidak memperkenalkan komitmen menangani rasuah. Kerajaan terpaksa berbelanja RM485 juta ringgit dalam bajet untuk penyelenggaraan semua kapal dan bot APMM yang usang bagi memastikan keselamatan kawasan maritim negara. Isu 3 biji offshore petrol vessel OPV bernilai RM739 juta ringgit masih gagal disiapkan sejak anugerah rundingan terus pada tahun 2017 walaupun RM500 juta ringgit telah dibelanjakan. 6 buah kapal LCS untuk TLDM pula dengan peruntukan RM9 bilion ringgit masih gagal disiapkan walaupun 6 bilion telah dibelanjakan. Kajian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapati berlaku ketirisan di dalam agihan kontrak terhadap kontraktor Bumi Putra.
10% hingga 15% daripada nilai kontrak diagihkan kepada pelobi atau orang tengah, manakala 13% hingga 15% lagi diagihkan kepada kumpulan politik dan birokrat. Dengan spekulasi PRU akan diadakan sebelum hujung tahun 2022, bajet 2023 hanyalah gula-gula tanpa ada intipati untuk mendapati masalah yang lebih besar, iaitu rasuah yang mengakibatkan anggota keluarga Malaysia yang lebih besar merana kerana keperluan bajet pembangunan sepatutnya dapat dinikmati lebih daripada RM97 bilion yang diperuntukkan dalam bajet 2023. Sekian sahaja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.